العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويله وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Ya, apa khabar? Sihat? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tak banyak tak. Banyak aduk bagi sikit-sikit orang. Tak apalah. Taklah tepi tu bawah tu dulu. Alhamdulillah. Apa ya tu? Ambil piti sikit dah. Baik. Terima kasih banyak. Jazakallah khairan katsiran. Mana mabuk tak ke? Mabuk petang ke? Oh, itu. Mabuk petang. Ingat mabuk petang. Mabuk laut ilah dah rasa. Mabuk petang dah tu. Ya. Ni ada cek usahain bini kita infak dia beri panus tak? Ya, mana tu dia? Oh, ni lah. Untuk Wahyu Rio. Buat ahli ke? Tak tahu dia kata infak gini untuk awal dia. Baik, kamu terima dah ni. Terima. Jazakallah. Jazakallah. Barakallahu fi mali wa ahli. Amin summa amin. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. قال الشيخ المؤلف العالم العلامة رحمه الله تعالى ونفعنا ببركة علومه في الدارين أي في الدنيا والآخرة. Mana betul? Dan firman-Nya wa ma kana Allah dah. Okey, baik. Sebelum pada tu kita lapah perbahasan kita hak belakang tu pada ayat innallaha ala kulli syai'in qadir, dan atas sikit tu la ilaha illa huwar rahman arrahim. Dah? Seterah? Baik. Cuma kita klik sikit lah betul. Kita bahas pada kata la ilaha illa huwar rahmanur rahim tu. Jadi gini, lapah huwar rahman ar-rahim sama juga. Ar-rahman ar-rahim tu, ar-rahman tu dipanggil mushtaq pun. Ada atas tu? Ada. Awak tak ada kitab lagi ke? Ada. Ya. Ada rasa. Kita tak pergi di ni. Ada. Tak ada. Putih syukur tu ada lagi. Mana? Ni ada ni. Oh, berabuk. Lak-lak lah. Mohon nak. Boleh tak? Boleh. Boleh tak? Umi. Hak Rumi boleh dah. Boleh hak Rumi pun. Okey boleh. Ya, asal. Kita bahas sikit. Lapah Rahman tadi panggil mushtaq pun tu. Yakni mim, shin, sin, mush, ta dengan qaf. Qaf tu tasydid, mushtaq pun. Apa makna mushtaq ni? Makna yang dipindah, yang diambil daripada lapah rahmat. Lapah rahmat. Sebab kita tinggal bahasannya sikit lepas tu. Sebab bila sebut kata Rahman itu pemurah, yang Tuhan yang pemurah kan. Murah-murah ni sifat ke apa tu? Sifat hati. Mustahil Tuhan ada hati. Dipanggil apa tu? Hukum akal istihalah. Istihalah tu hukum akal. Lepas tu akal kita hukumkan. Mustahil Tuhan tu ada hati. Lepas tu
Murah situ, yang pemurah di situ dengan makna apa? Jadi lapah rahman tu diambil daripada rahmatun, rahmah. Kita sebut rahmah kan? Muka surat apa Jawi tahu lah. Beza sikit tu. 7, 8, 10 gitu lah lebih kurang lah. Tengok anu, dia masuk bab akidah tu, bab akidah tu. Aqaidul iman tu, bab aqaidul iman tu. Fasal aqaidul iman. Okay. Jadi rahman tu dia ambil daripada rahmah, apa betul lah? Rahman ambil daripada rahmah. Apa makna rahmah ni? Rahmah ni dengan makna riqatun fi qalbi, lembut hati. Itu makna rahmah apa tu? Lembut hati. Riqatun fi qalbi dia panggil. Itu rahmah. Lembut hati. Boleh ke kita nak pakai makna lembut hati tu? Ke Tuhan? Boleh. Tuhan tak ada hati, mustahil. Tuhan tu ada hati. Sebab tu kita sebut pemurah. Lazim daripada lembut hati tu, maka seorang tu dia pemurah kan? Jadi kena pakai makna, dia panggil makna lazim. Ataupun dia panggil lazim malzum. Nampak tak? Jadi rahmat tu maknanya Tuhan yang memperah dengan makna Tuhan yang berbuat baik. Nampak? Berbuat baik. Lazim seorang tu dia pemurah habis tu, maka dia berbuat baik. Nampak tak? Nampak? Tuhan ni lazim dan Tuhan ni bersifat dengan mana? Sifat pemurah, maka Tuhan tu berbuat baik. Cumanya tengok, kalau nisbah sifat iradat Tuhan, sifat iradat Tuhan dah. Sifat, lepas kita bahas sifat kudrat tak? Betul tak? Innallaha ala kulli syai'in qadir kan? Nisbah sifat iradat Tuhan, kalau kita tilik mana rahmat Tuhan ni, berbuat baik Tuhan ni, kena pada mana? Dipanggil iradatul ihsan. Apa? Kalau tilik pada rahmat mana berbuat baik Tuhan ni, murah Tuhan ni, rahman Tuhan ni, kalau kita tilik pada sifat iradat Tuhan, iaitu nisbah mana dia panggil kena pada takluk suluhi qadim. Dia panggil takluk suluhi qadim. Makna lulus sedia kala lagi. Tu makna suluhi qadim, lulus sedia kala. Tanda lah. Makna lulus sedia kala dia panggil. Satu, iradat, sifat iradat takluk dia suluhi qadim dia panggil. Makna lulus sedia kala. Dah mada. Tapi memang mari main tak ada. 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 Yang ni takluk suluhi qadim. Makna lulus sedia kala. Iradat kan? Iradat. Iradat. Apa dia dah? Dia panggil takluk. Takluknya gantungan dia takluk suluhi qadim. Suluhi qadim. Iradat. Mana kalau kita tilik berbuat baik tu berkehendak buat baik tu. Iradatul ihsan dia panggil. Nampak tak? Mana berkehendak Tuhan buat baik. Tuhan berkehendak tak buat baik, berkehendaklah kan. Mana iradatul ihsan tu? Rahmat Tuhan tu berbuat baik Tuhan tu. Dah. Kalau kita tilik pada nisbah sifat iradat, iaitu dia katakan makna takluk suluhnya qadim. Apa makna? Maknanya lulus sedia kala lagi. Mana Tuhan nak buat baik ni sedia kala lagi, bukan baru. Dia panggil iradat takluk suluh qadim. Kalulah kata berbuat baik Tuhan tu, kita nisbah kepada sifat kudrat, waktu dia panggil takluk tanjizi kudrat Tuhan. Takluk tanjizi hadis. Makna dengan makna apa? Tuhan sedang berbuat baik. Sedang berbuat baik. Kalau tilik nisbah iradatul ihsan, makna takluk suluh qadim, makna sedia kala lagi, mana Tuhan nak berkehendak berbuat baik. Itu makna rahmat. Rahmat Fatun fi qalbi. Mana kalau kita tilik pada kudrat,
Nisbah kudratnya, sifat kudrat berbuat baik tu dengan mana apa? Dia panggil takluk tanjiri hadis. Dulu pada hak banggu dia takluk. Takluk ada waw lah. Takluk. Kudrat dia panggil takluk apa? Tanjiri. Tanjiri hadis. Mana sedang berbuat baik. Tuhan sedang berbuat baik. Nampak? Habis itu. Tu. Tu tinggal. Aku kena ada dabek tu. Habis itu. Lepas tu qala musannifu rahimahullahu taala. Wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain ay fid dunya wal akhirah. Al-Qudrat makna Tuhan sedang berbuat baik. Rahman tu lah. Nah, murah Tuhan tu. Makna murah Tuhan tu makna Tuhan tu berbuat baik. Kalau nisbah sifat kudrat ke, makna takluk tanjiri hadis lah. Makna Tuhan sedang berbuat baik. Kalau nisbah iradat ke, takluk sulih qadim ni bagi. Ni makna apa? Lulus sedia kala lagi. Makna sedia kala lagi Tuhan ni berkehendak berbuat baik. Ada. Bukan baru dak. Itu beza dia tu. Dah. Wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain ay fid dunya wal akhirah. Kita masuk lagi dalam perbahasan sifat makni ni, iaitu kudrat tu. Nak. Jadi musannif kita buat mari lagi firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu. Lam kat situ lam kat situ dia panggil lamul juhud. Apa makna lamul juhud? Tanda gitu, lamul juhud. Al juhud mana? Alif lam jim ha waw da. Dia panggil lamul juhud. Liyu'jizahu. Nah, apa makna lamul juhud ni? Wa ma kana Allahu, biasa dia yu'jizahu, yu'jiza dia. Apa tu? Yu'jiza ada lam depan tu kan? Tu lain apa tu? Bukan kalimah hasar tu, bukan satu kalimah tu. Nah. Yu'jiza je. Yu'jiza hu tu domain. Isim domain. Makna kalau tulis situ ada 3 kalimah tu. Ada makna berlaku. Satu lam. Lepas tu yu'jiza, asal dia yu'jazu. Ya'jizu. Nampak? Yu'jizu, yu'jiza. Asal dia ya'jazu. Nampak? Anjaza ya'jazu. Dia. Yu'jiza. Yutrabu, yu'jiza. Ni. Anjaza yu'jizu. Gitu, yu'jizu. Asal dia dah. Satu kalimah. Yu'jizu. Batu hu satu kalimah. 3 apa tu? Bukan satu kalimah tu. Nampak tak? Jadi lam depan tu li tu. Tu dia panggil lamul juhud. Apa makna lamul juhud ni? Tulis sikit. Tulis gini. Lamul juhud ni iaitu lam. Mana huruf lam sekor tu lah. Lam. Tulis. Yang jatuh selepas kana. Kana nampak kana? Wa ma kana. Tu kana tu. Kana mana? Kana yang dinafikan. Nafi mana? Wa ma. Tu dia panggil ma tu nafi. Ma nafi lah. Nampak tak? Kana yang dinafikan. Kana tu yang dinafikan. Ma tu nafi. Nafi dengan apa? Nafi dengan ma. Bukan la kana, ma kana. Ada? Tu. Jadi, tengok. Kalau mari wa ma kana. Wa ma kana ada pula lam lepas. Tu dia panggil lamul juhud tu. Nampak tak? Ataupun lam tu dia jatuh lepas yakum. Yakum yang dinafikan dengan kam. Lapin dengan kam pula. Dengan lam. Lam yakun. Ada? Lam yakun. Nampak tak? Lepas atau lam tu jatuh. Lam yakun li ahadin. Misal gitu tak?
lam yakun li ahadin. Tak jadi. Tengok misal gitulah. Jadi lam tu dia panggil lamul juhud. Dia panggil lamul juhud. Lamul juhud. Amin ke apa? Amin nasab ada. Lamul juhud wa hatta wal jawab bil ba'i wal wawi wa au. Lamul juhud tu. Nampak tu kena baca yu'jiza, tak boleh baca yu'jizu. Nampak apa tu? Kena baca yu'jiza. Sebab tu lam tu lamul juhud tu amin nasab. Dah. Kena baca li yu'jiza. Sebab lam tu asal kalau tak ada lam tu kena, tak boleh baca yu'jiza apa tu? Kena baca yu'jizu. Sebab fi'il mudhari' dia panggil Ngaji sikitlah. Tak apa, tak payah pun. Tanda dulu. Ngaji esok-esok untuk lain. Royak pula. Baru nampak. Dia tak boleh lalu. Supaya jalan lah. Supaya jalan kita tak biasa lalu. Dia sesak dulu. Betul? Tanya-tanya orang dulu. Dah biasa esok. InsyaAllah lah dah. Lagu tu. Hak pentingnya ke mana? Penting. Kena saing dengan orang ni semua. Hak ada hemah semua nak ngaji. Mana kena saing dengan orang kerti jalan. Kita kerti. Kalau kita pun jenis tak kerti jalan Bazus. Saing pula dengan orang tak kerti jalan. Lah kali payah dia kata tak sah pergi. Kita lagu tu. Lagu tu kita. Buang molek kita pun hak tu dah. Ni tak sah, tak ada gapo apa. Amal gitu-gitu. Masalah akidah ni. Sampai molek masalah akidah ni berat. Kena cara betul. Tengok. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Artinya firman subhanahu wa ta'ala. Dan tiada ada Allah Ta'ala itu. Tiada ada. Allah Ta'ala itu melemahkan akan dia siapa? Melemah akan dia Allah. Apa tak? Melemah akan dia Allah min syai'in. Nampak? Daripada suatu makna oleh sesuatu. Kalau tengok daripada atas min syai'in daripada sesuatu. Tak? Tapi dia terjemah oleh sesuatu. Reti lah tu. Oleh sesuatu. Nampak? Reti lah tu. Min hak pada min syai' itu min zaidah lah tu. Dia panggil min zaidah tambah apa tu? Min syai'in tu jadi jadi mana? Jadi fa'il. Jadi fa'il pula. Wa ma kana Allah min syai'. Nanti nak tengok balik. Tak. Jika tak kita kata min zaidah, maka kita kena terjemuh dengan daripada apa tu? Nampak tak? Faham tak? Kalau kita tak kata min zaidah, tak boleh terjemuh oleh sesuatu. Kena terjemuh daripada sesuatu. Sebab min tu daripada makna dia. Nampak tak? Faham tak? Sebab tu kita kena kata min tu situ min zaidah. Zaidah li takkid dia panggil. Tambah tu kerana nak kuat makna lah. Mana nafi. Apa tak? Dia panggil zaidah li takkid tu. Sebab oleh sesuatu tu dia terjemuh oleh sesuatu. Jadi faham lah kita. Faham mana? Min syai'in tu. Nampak tak? Min kat situ. Min syai'in tu tanda min zaidah tambah. Tambah kerana apa tu? Zaidah tu pertambahan tu. Li takkid kerana nak mengkuatkan makna nafi. Nampak tak? Nafi mana tak ada sesuatu. Nak kuatkan makna nafi tu. Tak ada sesuatu yang belum nak kuatkan makna nafi tu lah. Nampak tak? Nak mengkuatkan makna tu. Makna penafian tu. Apa sudah? Tu buat mari min zaidah tu. Kalau kita tak kata min zaidah, tak boleh nak terjemah oleh sesuatu. Kena terjemah daripada sesuatu lah. Sebab min tu makna daripada dah. Nampak tak? Tapi terjemah mana gitu. Melemahkan akad dia oleh sesuatu. Jadi kita faham lah tu. Min kat situ zaidah apa? Zain alif tanda gitu. Lepas tu hamzah ya bebek tu lah. Hamzah zaidah dengan ta marbutah zaidah. Mana pertambahan. Untuk apa buat mari
Zaidah tu. Min tu zaidah. Tak? Kalau fa'il tu fa'il lazim buat mari haraj jar tu kerana nak buat mutaaddi. Adapun buat sini mari bukan kerana nak buat mutaaddi, fa'il lazim buat mutaaddi. Ni mari kerana li takkid. Kerana nak mengkuatkan makna nafi. Nah. Sebab tu oleh sesuatu. Tu. Fahamlah kita tu. Nah. Min di sana tu zaidah li takkid. Habis. Syai'un, tengok pula syai'un. Syai'un tu tengok. Min syai'in. Isim apa tu? Isim nakirah tu. Isim nakirah jatuh pula pada halaman nafi. Halaman nafi. Dia panggil halaman nafi tu. Nafi mana makan Allah tu dah. Dia jatuh pada halaman nafi. Syai'in tu isim nakirah tu betul. Nah, mari saya royak, saya tulis sikit. Dia tu tahu dah. Siapa? Ibrahim dia kerti dah. Moga dia ada ngaji lepas ni lah. Ni nak gapo dia? Ngaji suti-suti malam ni. Mau nak ngaji tak? Kalau saya baca gapo saya tak baca dah gini betul. Ni kelas khusus ni. Royak sosor. Kalau baca kapung lagu ni tidur. Kalau ada leleh gini. Asyai. Apa? Nah, syai'i. Gitu. Dan ni tak ada alif baca. Macam mana? Syai'in. Ni dipanggil apa? Nakirah. Dipanggil nakirah. Nakiratun. Kalau ni dipanggil apa? Ma'rifah, isim ma'rifah. Apa? Ni dipanggil nakirah. Ni ma'rifah. Ada alif-alif ni. Apa? Itu biasa dia. Boleh nampak tak? Jangan faham tak? Kalau ada alif-alif syai' ni dipanggil isim ma'rifah. Syai'in tengok min syai'in tu. Isim nakirah dia panggil. Dia tu jatuh. Jatuh mana? Jatuh di halaman nafi. Dia panggil halaman nafi tu. Halaman nafi tu. Makan Allah tu. Dia panggil tu semua tu. Dia panggil halaman ni. Lepas tu wala lagi. Dia duduk tengah-tengah. Nampak tak? Wala tu nafi lagi dah. Nampak tak? Wala tu nafi juga. Depan nafi. Belakang pun nafi. Lepas tu syai'in tu duduk mana? Duduk tengah-tengah tak? Tu dia panggil jatuh di halaman nafi. Tengok. Kalau isim nakirah jatuh di halaman nafi, apa dia? Maka dia memberi makna, memberi faedah umum. Nakirah ni umum ya. Umum lah, bukan khusus lah. Umum lah. Mana? Umum, masuk belakang. Besar kau, kecil kau, halus kau, apa semualah umum. Mana boleh kata umum ni lain pada zat Tuhan je, sifat Tuhan, kan? Nampak? Tu dia. Tu gitu. Tu. InsyaAllah lah. Esok ngaji dengan orang lain pula, nampaklah tu. Tapi kena ngaji lah. Baru boleh faham, nak faham Quran. Dah kata nak kembali ke Quran dan sunnah kan? Kena ngaji lagu ni lah. Kau tak ngaji lagu ni, bohong. Oh ya, balik kembali Quran sunnah tapi tak tahu gapo satu. Isi nakirah tak tahu gapo rima. Oh, kembali. Quran suai gapo? Nak kembali Quran sunnah kena ngaji lagu ni, seko-seko lagu ni. Dah. Kena belaka kalimah Quran tu. Baru ya Allah. Nak kembali slogan Quran dan sunnah. Moga ni bahasa Quran sunnah ni kan? Jadi ya, baru tahu, baru menghalusi dia panggil dah. Apa makna umum, apa makna khas. Nampak tak? Makna memberi makna umum tu. Umum. Selain pada zat dan sifat lah. Masuk dari suatu tu lah. Umum lah. Suatu tu umum. Nampak tak? Umum. Nampak? Umum. Benar? Pasal apa kata? Pasal apa kita kata pula? Kata selain pada sifat Allah sebab faham pada kerana kata fis sama' wa fil ardi wala fil ardi.
Yang ni nak tunjuk pada benda apa? Imkan lah, mana nak tunjuk pada mungkinat lah. Mungkinat ni benda hak yasihu fil aqli wujudu wa adamu. Sah, boleh terima, akal kita boleh terima. Ada dia tak ada dia. Makna benda hadis, hawadis. Benda barulah. Nah. Benda baru ni iaitu bukan hak lain daripada sifat Allah, zat Allah, baru belaka. Nah. Tu. Tu. Dah. Nanti mula saya buat contoh lagi buat. Macam mana nak nampak beri faedah. Bila isim nakirah dia duduk halaman nafi dan dia duduk di halaman jawab syarat. Lain-lain tu. Nanti insya-Allah lah. We panjang umur insya-Allah. Habis tu. Oleh sesuatu di atas. Dah. Oleh sesuatu di atas segala langit. Fis sama, di atas. Fis sama, makna di atas. Fis sama, fi itu makna di atas segala langit. Dan tiada di wala fil ardi, dan tiada di atas muka bumi. Tu apa? Kalau kau Arab betul fi tu pada segala langit. Di atas mana pada segala langit. Dan tiada pada muka bumi. Gitu. Ada? Fi tu sebab makna pada. Makna di dalam, fi di dalam. Fi makna di dalam. Di dalam segala langit dan tiada juga di dalam bumi. Tapi dia terima atas, di atas. Kita ikut jelah. Adalah tu. Musannif tu. Habis. Situ. Dah. Dan bahawa tiada ada. Dah. Dan tiada ada. Ini dia panggil ataf. Dan tu ataf lah. Maktuf. Bahawa tiada. Ataf pada bahawa Allah Ta'ala satu. Jauh atas dia apa tu? Tu ataf pada kata mana? Dan bahawa tiada ada. Ataf mana tu? Makna dia panggil ataf ni mana? Sendi, huruf sendi. Tahu tak ngaji huruf sendi dulu? Ada ngaji tata bahasa dia panggil huruf sendi, kata sendi. Kata sendi mana ada penyambung ni dah. Sambung mana dah? Muka surat muka surat 5 tanda. Dan bahawa tiada ada. Atas mana atas pada muka surat 5 Muka surat 5 tengok. Atas sana. Pergi hubung sana. Muka surat 5 tengok. Dan bahawa tiada ada yang disembah tu. Atas sana. Dia tengok sana dah. Hubung sana. Atas sana. Hubung sana. Muka surat 5. Ni. Dan bahawa tiada ada yang disembah. Hubung situ. Hubung situ. Dah. Dan bahawa tiada ada. Mana? Dan situ dia panggil huruf ataf. Atau maktuh mana maktuh dia? Maktuh dia Maktuh dia. Dan bahawa tiada ada yang disembah. Yakni Tuhan yang disembah. Dengan sebenar. Yang lain daripada orang salah. Tu. Sini dia panggil atah. Dan bahawa tiada ada. Yakni Tuhan yang disembah lah. Kalau dia tak payah apa tu dah. Dan tiada ada. Apa dia? Dan bahawa tiada ada. Apa dia? Tak payah. Sebab tu dia buat mayatah tu. Tahu tak? Mayatah mana? Hak mula dikacau apa? Dan bahawa tiada ada yang disembah. Yalah. Mana Tuhan yang disembah. Tanda kita. Dan bahawa tiada ada melainkan yakni dan bahawa tiada ada Tuhan yang disembah. Gitu. Melainkan Tuhan yang disembah. Tak. Bukan gitu. Bukan, tak kena tu. Dan bahawa tiada ada. Dan bahawa bukan. Dan bahawa tiada ada. Ini suatu pun nak gitu. Tak sambung dengan Tak sambung lah. tak. Tapi atas sana lah.
Dan bahawa tiada ada yakni suatu. Nak gitu. Suatu juga pun. Begitu nak? Tanya gitu. Yakni min syai'in, daripada suatu tu. Dan bahawa tiada ada. Yakni min syai'in, daripada suatu pun. Melainkan barang yang menghendaki Allah Ta'ala akan adanya suatu. Apa tak? Ni tengok ni. Bila sebut kata menghendaki, isyarat kepada sifat. Sifat ke apa? Sifat iradat lah. Sifat iradat lah. Sifat iradat lah. Apa tak? Sifat iradat. Apa dia sifat iradat ni? Tulis sikit. Sifat iradat ialah sifat yang qadimah, yang azaliyah. Lepas tu yang lebih di atas zat. Tu yang lebih di atas zat. Sifat azaliyah. Sifat yang qadimah, sedia kala. Yang azaliyah, serupa je makna tu, satu makna je. Setengah ulama kata azali tu lebih umum, qadim tu khas, khusus. Setengah ulama kata qadim dan azali tu dia panggil mutaradifah, bersuatu makna je. Lapah je berbilang, tapi makna satu je, serupa je. Atas jalanan satu lagi ulama kata qadim tu khusus, azali tu umum lagi daripada qadim. Makna ke mana? Tiap-tiap qadim azali dah. Tapi tiap-tiap azali tak boleh nak kata qadim. Nampak? Nampak? Faham dah? Kalau berasa tak boleh nak kat, tanyalah. Boleh tanya lalu. Kalau berasa tak ada nak ambak. Tiap azali tidak punya qadim. Tiap-tiap qadim tu azali lah. Tiap-tiap yang qadim tu azali lah. Tapi tiap-tiap azali belum tentu lagi qadim. Tu dia panggil makna umum khusus. Makna azali tu umum, makna dia umum. Umum. Makna boleh pakai beza kepada makhluk pun. Azali lagi. Oh, nu rumah tu azali lagi. Boleh. Nampak? Dia qadim tak boleh nak pakai lah ke makhluk. Rumah lama dia ojak azali lagi ada kata tu. Kita bukan cek dah. Betul? Jak azali makna apa? Jak azali tu. Tak ada yang menjadi. Tak. Makna lama dah ada situ. Tu. Makna tiap-tiap qadim azali lah. Tapi tiap-tiap azali belum tentu qadim. Makna mudah-mudah kata tiap-tiap azali tu bukan qadim. Kerana qadim tu hanya sifat Allah. Tak. Tapi setengah ulama kata serupa je makna. Apa makna? Dia panggil mutaradifah, lafah yang mutaradif, yang muradif, bersuatu makna berbeza, lafah je berbeza. Hak ni sebut qadim nak azali tapi makna sama je. Dengan makna apa? Sedia kala. Iaitu tidak ada yang menjadikan, ataupun dengan bahasa lainnya qadim azali ni mala awwalalah, barang yang tidak ada permulaan baginya. Satu maknalah azali dengan qadim. Dah. Jadi itu masalah khilaf lah, tak apalah. Atau jalan nak cuma menghalusi lah tu. Atau jalan tafsir tu. Cara ijma'nya gitulah. Mana sifat hak qadimah lagi azaliyah. Batu mana? Yakni sifat yang lebih di atas zat. Sifat tu lebih atas zat. Yang berdiri dengan zatnya. Sifat tu lebih atas zat. Lepas tu mana zat tu? Yaqumu bi zatillah, hak berdiri di zat Allah. Dengan zat Ta'ala. Lepas tu sifat ni, dengan sifat ni lah Allah Ta'ala yang menentu ia akan mungkin nak. Dia menentukan akan mungkin nak. Sama ada nak mengada atau tidak mengadakan. Apa tak? Tak. Menentu akan mungkin nak dengan setengah barang yang harus di atasnya. Barang yang harus di atasnya. Daripada wujud dan daripada wujud mana Adam dan Adam tak ada. Menentu dengan apa? Mungkin nak tu. Mungkin nak ni mana? Mungkin nak ni benda hak terima ada terima tak ada lah.
Mungkinat sebut ni benda barulah, hawadis. Benda yang sah di akal kita, terima ada, terima tak ada. Tu mungkinat dipanggil. Jamak tu. Jamak daripada mungkin. Mungkin, mungkinat, mungkinun. Mungkinat. Jamak. Jamak mana saling lagi. Harus tiada, harus ada kau. Barang yang harus daripada wujud dan tak wujud gitu, senang-senang kata. Tu mungkinat. Lepas tu lepas tu iradat tu berbilang ke? Berbilang ke iradat tu tu? Kalau kita tilik, tengok Allah Ta'ala nak buat awak satu dah. Nak buat saya dua dah. Berbilang ke? Tak. Pada hakikat tak berbilang. Apa tak? Mana boleh tulis gitu. Iradat itu satu jua dengan makna tak berbilang iradat. Sebab tu dia panggil dah. Iradat Allah. Satu pada sifat. Mana iradat sifat perkenaan tu bukan berbilang walaupun dia buat benda perkara tu. Tak berbilang-bilang di atas kehendak di atas iradat yang satu. Sebab tu dia kata, nampak? Saya sebut tadi apa dia? Takluk iradat ini, sifat iradat dia panggil takluk suluhi qadim. Mana lulus dia kala. Mana semua hak ada ni atas dunia muka bumi selain pada zat dia, sifat dia ni, bila lagi dia kehendak mengada tu? Sedia kala lagi. Nampak tak? Makna luluh, patut luluh sedia kala lagi. Dia panggil suluhi qadim. Luluh, patut luluh pada sedia kala lagi. Dah. Ayat tu iradat tu satu jua. Dengan makna apa? Allah Ta'ala berkehendak buat saya dengan iradat satu. Berkehendak buat beza pun dengan iradat tu yang satu juga. Menentu dengan iradat yang satu, bukan berbilang-bilang. Bukan ada iradat bidau. Tu makna dipanggil pada sifat. Betul tak? Faham tak? Boleh kira. Lepas tu takluk iradat tu, dia takluk dengan mengadakan sesuatu atau meniadakan dia itu. Takluk mana berkehendak mengadakan sesuatu atau meniadakan dia sesuatu tu. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, ada mengadakan niscaya, ada berlaziman dengan kudrat mengadakan. Nampak tak? Kudrat tu mengadakan. Kalau dia berkehendak meniadakan dia suatu mungkinat tu, niscaya ia tidak mengadakan. Dah. Jadi mana takluk iradat dengan mengada suatu tu, ada atau meniada suatu tu, tu semua dipanggil qadim berlaku, sedia kala berlaku. Betul. Seperti mana Allah Ta'ala berkehendak mengadakan iman di mana? Pada diri Abu Bakar. Misal kata, berkehendak tu bila lagi? Qadim, azali. Berkehendak mengadakan iman. Iman kita apa tu? Tu masuk dalam mungkinat tu. Benda nampak tak? Tak nampak. Tapi masuk dalam benda mungkinat lah. Iman ni terima ada, terima tak ada kan? Tengok, lepas tu tengok. Allah Ta'ala tidak berkehendak mengadakan iman pada Fir'aun. Misalnya kata dah. Tu bila lagi? Tak berkehendak nak bagi iman tu. Meniadakan iman tu. Pada Fir'aun tu. Atau segala hak kufur mati dah tu. Dalam kufur tu. Bila berkehendak tu? Sedia kala. Tu dia panggil takluk suluhi qadim. Faham tak? Ada pun kudrat tu. Kudrat tu takluk dia tanjizi hadis. Dah. Berlakulah kudrat pada tanjizi hadis. Habis itu. Mana? Ada. Berkehendak tu tidak mungkin. Mana tidak mungkin? Tidak mungkin makna mustahil lah. Mudah-mudahan ayat bahawa ada ia baharu. Baharu tu berkehendak tu. Berkehendak tu. Ada. Ini setengah barang yang harus di atasnya daripada wujud dan ada tu. Tidak mungkin lah.
bahawa ada ia baru tu. Apa? Apa tu? Ta'alluq iradat tu. Dah. Bapa tu? Bapa kata bukan baru, berkehendak tu. Allah Ta'ala berkehendak tiap sesuatu tu bukan baru tu. Kalau kita kata baru, ada. Nescaya ada daripada perkara yang lazimnya. Hak lazimnya itu bahawa tiada ada Allah Ta'ala itu yang mengetahui dengan setengah barang yang menghendaki akan kejadiannya dan perbuatannya. Pada masa mana? Pada masa mustaqbal, pada masa lagi akan datang. Membawa pada lazim pula. Membawa pada lazim bahawa Tuhan tu ada jahil, tak tahu dengan setengah barang yang menghendaki akan kejadiannya dan perbuatan pada masa akan datang lagi. Kalau kita kata Tuhan berkehendak ni baru lagi, bukan sedia kala Tuhan ni membawa pada lazim Tuhan tu jahil setengah perkara hak lagi akan datang. Nampak tak? Tu kata tidak mungkin, makna mustahil akal tak terima. Nampak? Jadi bila gitu, Tuhan tak tahu setengah perkara lagi akan datang tu, apa dia panggil? Dia panggil apa? Supaya Tuhan tak tahu lagi perkara akan datang, anak bagi orang yang mandu tu. Ada anak bagi orang mandu tu. Orang mandu. Tak ada anak lah. Mana lagi akan datang, ada dah anak bagi dia? Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Perkara tu dia panggil perkara mustaqbal tu. Yang lagi akan datang lah tak? Jadi kalau kata kehendak Tuhan itu baru, ada. Takluk dia tanjil hadis, ada. Membawa apa? Membawa pada Tuhan ni tak tahu. Perkara yang lagi akan datang, masa akan datang. Jahil pada setengah. Ada. Jahil Tuhan pada setengah perkara yang lagi akan datang. Perkara apa dia panggil? Mustahil lah. Mana tak boleh terima akal kita betul dah. Dah. Nampak tak? Tu bila kata berkehendak Tuhan tu sedia kala. Nampak tak? Dia panggil mustahil, nampak? Dia panggil mustahil. Mustahil kita sebut ke perkara lepas. Ada tengok istihalah dengan mustahil beza guna. Tandalah sikit. Istihalah mustahil. Istihalah istihalah alih sinta isti dia panggil. Alih sinta litulak. Istihalah ha pedah. Halah. Lam atau marbutah. Istihalah patu mustahil. Istihalah mustahil ni dia perkara hak wajib tu dia panggil. Perkara yang wajib tu. Istihalah mustahil perkara yang wajib dia. Gapo dia perkara mustahil? Supaya tadi mana lazim Tuhan tu tak tahu perkara hak mesti kebal. Ada setengah barang yang menghendaki akan kejadiannya dan perbuatannya pada masa mustaqbal. Tu dia panggil apa tu? Mustahil tu, perkara mustahil. Lagi ada sekutu, ada syarik bagi Tuhan. Nampak? Perkara yang mustahil lah. Lagi seperti mana? Sekutu. Ada sekutu bagi Tuhan pada wujud dia. Pada ada tu ada sekutu Tapi sekutu bagi Tuhan tu tidak ada pada khariji dan tiada juga pada nafsil amri. Hanya ada di mana? Di fikiran. Di zihin kita je. Di fikiran kita je. Tu dia panggil apa tu? Mustahil, kalau mustahil. Nampak tu? Ada syarik, ada sekutu syarik bagi Tuhan. Tapi syarik tu tidak ada pada khariji. Makna tak boleh tengok ke mata lendai. Kita tak boleh tengok mata lendai. Dan tak ada juga pada nafsil amni, pada diri pekerjaan. Pada nafsil amni, pada diri pekerjaan. Tak ada. Hanya ada mana? Fikiran, di fikiran. Makna di zihin kita ada. Di zihin kita. Ni, dia panggil apa? Zihin ni dia panggil apa? Dia panggil zihin ni di hak. Gapo nak ayat bahasa kita zihin.
Hak ni hak duk belega di benuk kita, di fikir, di hati kita. Hak dia panggil apa? Sebok dada, panggil sebok dada memikir tak? Memikirkan. Dia panggil hak benda ada di zihin kita, di fikiran kita, di akal kita dah. Saja. Tu dia panggil. Dia panggil benda hak ada di fikiran kita tu. Di zihin kita tu. Syarik bagi Tuhan tu dah. Dia panggil apa tu? Perkara mustahil tu. Perkara mustahil. Lain pula istihalah. Satu dia panggil perkara yang mustahil. Kedua dia panggil istihalah mustahil pula. Istihalah mustahil. Asal ni istilah Hak pertama tadi mustahil. 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 Hak keduanya istihalah mustahil. Hukum pun mustahil. Istihadul tak? Eh? Istihadul mustahil. Istihadul. Hadul. Istihadul. Istilah kita Kita tahu. hak dua dari kita risalah tauhid. Istihadul mustahil. Ya ghairu mawjud. Sama dengan istilah mustahil. Yalah dah. Bukan istihadul, istihalah. Istihalah mustahil, ghairu mawjud. Istihalah. Istilah orang luar ni apa? Istihalah. Mustahil. Istihalah mustahil. Mustahil. Lepas tu mustahil. Itu mustahil saja. Oh. Istihalah ni hukum akal. Mustahil tu akal kita menghukumkan. Nampak tak? Nampak tak? Istihalah ni dipanggil hukum akal. Istihalah hukum akal. Lepas tu akal kita menghukumkan tak ada anak bagi Tuhan dah. Tu dia panggil mustahil. Akal kita hukumkan, mana akal kita tak boleh terima ada anak bagi Tuhan. Tu dia panggil akal kita menghukumkan. Jadi dia panggil apa? Mustahil. Tak? Maknanya nak ayat dia mustahil ni maknanya putus akal apa nak? Tak boleh nak terima. Banyak terima akal lah. Makna benda tidak sebenar sama sekali, putus. Adapun istihalah mustahil, tenapi dia panggil. Tenapi perkara mustahil. Istihalah mustahil, ternapi perkara mustahil. Apa? Benda tak terima akal dia ke tak? Benda tidak terima Ya, akal. tu bahasa Melayu kita lah. Benda yang tidak boleh diterima akal sama sekali, putus. Adapun istihalah mustahil ni iaitu ternafi perkara mustahil. Ada istihalah mustahil tu mana? Istihalah mustahil tu makna ternafi perkara mustahil tu. Makna istihalah mustahil pula sabit pada istihalah mustahil ni dia sabit pada diri pekerjaan. Dan ada di fikiran. Serta ianya termasuk dalam kategori wajib. Nampak tak? Ada pun mana? Mustahil itu sekutu syarik bagi Tuhan itu dia tak ada pada khariji. Tak ada pada kharij. Nampak tak? Tak ada pada kharij. Mana tak ada pada mata lendek. Dan dia tak ada juga pada diri pekerjaan. Tapi dia ada pada zihin dia. Ada pada zihin dia. Itu dipanggil apa? Perkara yang mustahil tu. Seperti mana? Sekutu syarik bagi Tuhan tu. Nampak? Syirik pada Tuhan tu dah. Sekutu bagi Tuhan tu. Tak ada tu. Nah, pada kharij tak ada. Pada nafsi amri, pada diri pekerjaan pun tak ada. Tetapi ada pada mana? Ada pada zihin dia. Mana ada dalam akal kita, ya tak? Apa tu ada sekutu bagi Tuhan tu ada dalam fikiran kita, ya tak? Nampak tak? Itu dipanggil apa? Perkara yang mustahil. Lepas tu istihalah mustahil tu apa dia? Yakni makna istihalah mustahil makna tenapi perkara mustahil. Istihalah mustahil tu pula sabit, makna ada. Sabit pada diri pekerjaan sabit. Dan pada fikiran pun ada. Lepas tu dia pula termasuk dalam kategori wajib. Iaitu mana? Iaitu perkara mesti mana? Perkara tu mesti perkara tersebut tu subuk. Subuk. Makna tetap pada nafsi amri. Tak? Mana ia termasuk dalam kategori wajib, mana iaitu mesti perkara tersebut tu tak? Subuk pada diri pekerjaan. Misal contoh, apabila kita mengatakan Tuhan mengetahui istihalah tu mustahil. Apa dia istihalah mustahil?
iaitu tenapi perkara mustahil itu. Ada Tuhan mengetahui istilah mustahil. Maka ia ini termasuk dalam kategori apa? Bila kita kata Tuhan mengetahui istihalatul mustahil, maka ini termasuk dalam kategori Tuhan mengetahui perkara yang wajib. Maknanya apa? Bukan dalam kategori Tuhan mengetahui perkara yang mustahil. Nah. Lepas tu apa pula maksud Tuhan mengetahui perkara yang mustahil? Apa dia? Apa maksud Tuhan mengetahui perkara yang mustahil? Kita ambil satu contoh nisbah ilmu. Untuk kita hampir kepada faham dalam masalah istihalah mustahil. Mustahil, istihalah mustahil. Perkara mustahil dengan istihalah mustahil. Anak Tuhan tu gapo? Dia panggil gapo? Anak Tuhan. Anak bagi Tuhan tu mustahil. Tak? Tiada anak Tuhan. Tiada anak Tuhan. Wajib dipanggil apa? Istihalah mustahil. Tuhan tahu perkara yang mustahil tu. Apa dia? Anak Tuhan. Tuhan tahu tak? Tuhan tahu tak perkara yang mustahil? Tahu. Anak Tuhan tu. Dia tahu tak? Dia tak ada anak. Dah. Makna tahu tak perkara mustahil? Iaitu anak Tuhan tu perkara mustahil kan? Dia tahu. Kita tahu perkara yang wajib. Apa dia? Kita tahu perkara wajib. Tak ada anak. Tak ada anak bagi Tuhan tu dipanggil. Kau wajib. Ni yang itu kan ni wajib akal ni. Bukan cara wajib harun tu. Takut tukar habis ni. Ni kita duk cara hukum akal ni. Ingat molek dalam tajuk ni duk cara hukum akal dah. Lepas tu dua lagi kita tahu kemustahilan adanya anak Tuhan. Nampak tak? Lepas tu kita tahu wajib Tuhan tu tiada anak. Apa? Tu ada contoh nisbah ilmu. Untuk kita fahamkan. Anak Tuhan tu mustahil. Tiada anak bagi Tuhan tu dipanggil istihalah mustahil. Ada? Anak bagi Tuhan tu mustahil. Dipanggil perkara yang mustahil dah. Tiada anak bagi Tuhan tu dipanggil istihalah mustahil. Istihalah mustahil. Dah. Maknanya wajib tak? Tiada anak. Kita hukum wajib lah. Istihalah mustahil. Kita makna kita tahu wajib Tuhan tu tak ada anak. Mana akal kita hukum wajib Tuhan tak ada anak. Tak. Makna sebenar. Wajib mana benda perkara yang sebenar. Dah. Jadi kita nak rupakan masalah ni. Nak gambar yang bagi nampak. Jadi nak bila kita kata apa? Ini termasuk mana dalam kategori kita nak tasdik, nak pegang lah tasdik, nak membenarkan. Jadinya maksud Tuhan mengetahui perkara mustahil itu. Misalnya ilmu tasawur nisbah diri manusia. Bukan ilmu Tuhan, tak apa dah. Ni ilmu tasawur ni ilmu nisbah diri manusia. Bukan ilmu Tuhan. Sebab Maha Suci ilmu Tuhan ni kena tasawur, kena gambarkan dulu. Ilmu kita ni nisbah kita. Kena gambarkan dulu baru. Tuhan tak gitu. Ni panggil ilmu tasawur ni nisbah kita ni. Dia panggil ilmu nak merupakan suatu benda tu kena tasawur, kena rupa, bayangkan dulu dah. Nampak tak? Ilmu tu yang tidak gitu. Kena tasawur dulu. Kita ni pasang ini sebuah ilmu kita. Nampak tak? Faham? Nampak tak? Dia panggil tak tasawur. Tasawur ni makna buat rupa, gambaran. Koya lah mudah kecek bahasa kita kena koya dulu nak nampak gambar, nak faham tak?
Tu nisbah ilmu kita ni. Ilmu Tuhan tu. Lagu tu lah. Nak tahu kau mustahil, wajib, harus tu. Ada pun ilmu kita lagu tu lah. Nampak tak? Ada ilmu Tuhan bukan masuk dalam kategori tasawuf, bukan ilmu Tuhan ni masuk dalam kategori tasdik, dak. Ada pun ilmu kita ni masuk dalam kategori tasawuf, kena buat rupa gambaran rajah dulu dah. Dan tasdik. Ilmu kita ni benar ada kena tasdik, ada. Ilmu tu nisbah kita ni. Ada pun ilmu Tuhan tidak. Ilmu Tuhan tidak masuk. Kena tasawuf, kena tasdik dak. Dah. Ilmu Tuhan inkishaf, terbuka, nyata dah. Habis. Tu. Mana dan tiada ada ini min syai'in daripada suatu dah. Melainkan barang yang menghendaki Allah Taala akan adanya min syai'in daripada suatu tu. Kerana firman-nya Ta'ala. Ni ilah. Ilah pada kata tiada ada. Dia panggil apa? Fa'alun lima yurid. Dia panggil amsilah. Fa'alu tu dia panggil amsilah tul mubalaghah tu. Fa'alun, fa'ilun tu asal dia fa'ilun. Fa'alun. Kalau dia panggil contoh hak tidak mubalaghah, fa'ilunnya lah. Mana yang buat. Tapi sini yang memperbuat, yang sangat memperbuat. Kalau kata fa'ilun yang berbuat. Tapi bila sebut kata fa'alu lima, yang sangat memperbuat. Yang sangat-sangat memperbuat. Orang lain tu yang buat dengan yang sangat. Nampak? Tu dia panggil amsilatu lil mubalaghah. Berarti situlah. Tak boleh banyak-banyak pening. Ambil situlah. Kerana firmannya Subhanahu wa ta'ala. Dia seperti tu apa tu? Serupa makna Rahman tu lah, Rahim tu. Rahim tu pemurah. Dan bila kita kata ada Rahman sangat pemurah. Nampak tak? Serupa tu, ni sangat berbuat. Gitu je. Wallahu a'lam. Alim. Tanda situlah. Sikit-sikit dah. J tu sengut-sengut dah tu. Wallahu a'lam. Aku lihat لقولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور